Okay, Assalamualaikum. So, ini satu lagi soalan yang berkaitan dengan heat transfer. Jadi, kalau sebelum ni kita buat yang melibatkan satu saja dia punya komponen. So, yang ni kita buat adalah dalam bentuk komposit di mana dia ada 3 layer yang berbeza lah. So, tadi sebelum ni kita buat satu layer, yang ni dia ada beberapa layer lah. So, kita panggil dia sebagai komposit lah. Kan, dia ada banyak lapis, dia ada macam ni lah. So kalau kau baca dekat situ dia kata kita ada furnace, kita ada satu refractory brick, kemudian kita ada insulating fire brick, kan? Kemudian diseparatekan dengan satu air gap. Jadi dekat luar dia cover dengan 12 mm dengan plaster. So dia ada plaster lah kat luar lagi kan. Plaster simen mungkin. So kalau kamu tengok dekat inner surface, yang ni mungkin boiler lah, 110 darjah Celsius. Lepas tu dia punya temperature bilik ada 25 darjah Celsius. Jadi surface heat per loss surface. Dia kata calculate the rate of at which heat is lost per meter square of wall surface. Jadi kita nak tengok yang tu. Kemudian dia bagi maklumat ialah untuk wall surface untuk air in the room 17. Kemudian resistor of heat flow at the air gaps dia bagi 0.16 kilo Kelvin per watt. Kemudian dia thermal conductivity untuk refractory bridge insulating fire brick dengan plaster dia bagi 16, 0.3 dan 0.14. So saya suruh kirakan tiap-tiap satu tu lah. Mari kita tengok macam mana kita nak buat ni. Okay, ini solution yang kita cuba selesaikan. So kita pakai rumus equation tu lah. Kita pakai R total. Jadi R total kita kena cari summation X per K per K per A tu. Kemudian kita akan campur semua sekali lah. Jadi K tu dia melibatkan refractory brick, air gap, fire brick dan juga plaster. Okey, ini kita punya ni lah. Saya dah pecahkan kepada 5 bahagian dekat sini. So dia start dengan refractory brick ni tadi. So dia start dengan refractory brick sebagai R1 refractory brick. Kemudian air gap, sini air gap. Kemudian insulating fire brick, insulating yang ni fire brick dan juga plaster. So plaster dekat luar ni. So yang tu semua melibatkan nilai X lah, ketebalan dan kita gunakan dia punya K lah. Kemudian kita ada resistance of air film on the outside surface. Kita ambil dekat sini sebagai dia punya nilai untuk R5. Okey. So sekarang kita cari satu persatu. Dari tadi saya dah pecahkan kepada 5 bahagian. So kita cari satu persatu dahululah. So kita start dengan R1 di mana refractory brick. Kita tahu dia adalah sama dengan X1 per dengan K1 per dengan A actually. So A adalah luas. So dalam kes ni saya assume A semua sama dengan 1 meter 5 meter persegi 1 meter persegi lah. So apa yang kita buat sekarang ialah X1 tu adalah sama dengan 125 kali 10 negatif 3 bahagikan dengan 1 per 6. Kita dapat 0.0781. Untuk R2, air gap dah diberi sebenarnya nilai dia. R2 adalah 0.16. Boleh refer balik soalan yang tadi tu, soalan bermula tadi. Kemudian untuk R3 iaitu insulating fire brick. Kita cari dia nilai R3. So R3 ketebalan dia punya fire brick adalah 125 kali 10 negatif 3. Sebab saya convert kepada meter. Yang R1 tu pun sama juga apabila kita convert kepada meter kali dengan 10 negatif 3 lah. Sebab dia bagi mm per dengan 0.3. Jadi kita dapat 0.417. Untuk R4 adalah sama dengan kita punya plaster tu diberi ketebalan plaster tu adalah 12 mm. Jadi 12 kali 10 negatif 3 m per dengan 0.14 nilai K dia. So dekat sini kalau kamu tengok semua nilai adalah nilai K. Kan kita dah dapat R1, R2, R3 dengan R4. Untuk bahagian yang luar tu dia pakai H resistance of air film untuk outside surface adalah sama dengan 1 per dengan HAA.
So masukkan nilai 1/17 kita dapat 0.0588. Jadi apabila kita dah dapat ke 55 ni, kita totalkan sebab kita dapatkan R total dia. Jadi R total dia adalah sama dengan 0.8 Kelvin per watt. Okay ya. So tadi kita dah cari nilai RT. So dalam soalan yang seterusnya dia nak rate of heat loss per meter square of surface area. Jadi kita gunakan rumus Q adalah sama dengan U TA tolak TB, ataupun kita boleh pakai, kita tahu U adalah sama dengan 1/RT, jadi dia akan jadi Q adalah sama dengan TA tolak TB per dengan R. Jadi nilai R ni adalah nilai RT yang kita nak tadi, yang kita cari tadi. So kita dapat sama dengan 0.8. Jadi kita masukkan nilai TA tu adalah 1100 tolak dengan TB, suhu dekat luar tadi adalah sama dengan 25 per dengan RT 0.8. Jadi kita dapat nilai rate of heat tadi adalah sama dengan Q adalah sama dengan 1344 watt ataupun 1.344 kilowatt. Okey, so kita dah dapat nilai Q. Jadi dekat mana kita nak pakai nilai Q tersebut? Jadi nilai Q tadi kita gunakan untuk mencari nilai T1, T2, T3 dan T4 pada kita punya komposit tadi. So apa yang kita nak kena buat ialah kita pakai rumus Q sama dengan kita dah ada 1100 tolak T1 per R1 untuk cari yang pertama sekali kita cari T1. Jadi dalam ni kita masukkan nilai 1344 1100 tolak dengan T1. Jadi kita tengok nilai R1 tadi, nilai R1 tadi kita dah cari 5 nilai tadi, 1 sampai 5, jadi masukkan nilai R1. Jadi kita dapatkan, kita buatlah kita punya ni, cari nilai T1 tadi, masukkan nilai, jadi kita dapat nilai T1 sama dengan 995 darjah Celsius. So yang seterusnya kita nak cari T2. So T2 kita boleh ambil daripada T1 per dengan T1 tolak T2 per dengan R2. Sebab apa? Kita dah ada nilai T1 tadi. Nilai Q akan sama. So Q adalah sama dengan 1344. Jadi T1 tadi kita ada 995 dan juga R2 kita dapat 0.16. Masukkan nilai, kita manipulatekan dia nilai tu untuk dapatkan T2. Jadi T2 kita dapat 780. Untuk yang seterusnya kita nak cari ialah kita nak cari T3. Jadi T3 kita dah ada T2, kita tahu nilai Q, kita ada R3. Just masukkan nilai dan apabila kita congak ataupun kita kira, kita akan dapat T3 adalah sama dengan 220 darjah Celsius. Dan yang terakhir sekali sepatutnya kita nak cari adalah kita nak cari T4. Jadi T4 ni kita boleh buat dua kaedah. Kita tengok kedua-dua kaedah. So kita boleh pakai Q sama dengan T3 tolak dengan T4 per dengan R4. Ataupun kita boleh pakai T4 tolak dengan TB. Ataupun dalam kes ni TB dia adalah 25 per dengan R5. So kita tengok kaedah yang pertama, kita pakai T3 tolak T4. Jadi T3 kita ada 104. Q 1344 per dengan nilai yang kita ada tadi R4 adalah sama dengan 0.0857. Jadi kalau kita masukkan nilai dekat situ, kita nak cari nilai T4 tu, bukan T3. Jadi T4 adalah 104 darjah Celsius. Begitu juga kalau kita gunakan yang kita pakai R5, so R5 adalah sama dengan 0.0558. So TB tolak 25, TB 25. Jadi kita dapat T4 sama dengan 104 juga. Tu yang T3 dua-dua tu ada kesilapan teknikal. So sebenarnya T4. So kita dapat 104 kedua-duanya. Itu sahaja. So selamat mencuba. Sekian, terima kasih.